Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam di alam maya. Salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar saudara semua? Apa khabar saudara Muhammad Fuad? Doa saya anda sihat walafiat. Anda orang pertama muncul. Begitu juga dengan saudara Hafiz Wan Basirun. Saudara Mizi Aziz, Mizi baliklah kampung. Mizi dah balik kampung tu, kerinduan menggamit rasa. Pohon-pohon kelapa, ponyor, lambai melambai, tiupan bayu di Sungai Dinding. Saudara Abdul Hadi Sarif, saudara Kongkong ni tak tahu namanya. Saudara Syah Ibrahim, Waalaikumsalam. Begitu juga dengan saudara Ma'jun Kuat Selasa. Saudara Rosna Ismail, saudara Mustafa Ilyas, saudara Junid Hamzah, saudara Oping Temu orang Sarawak. Tak lama lagi Sarawak nak ada pilihan raya. Saudara Abu Nems, Izudin. Begitu juga dengan saudara Hashim Atan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saudara Puan Hamidah Kamat, Rosman, PK, SBK, PRS. Selamat malam saudara Paipon, Aris Abdul Talib dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf. InsyaAllah usai ini nanti saya akan santuni. Yang saya perlukan daripada anda semua adalah share and like. Jangan lupa share, like, subscribe untuk kita saling bertemu saban malam. Saya dah berjanji saya akan berusaha untuk menemui saudara saban malam. Baiklah saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan sedikit tentang apa yang berlaku pada negara kita dalam kedudukan serangan COVID-19. Kerana hari ini adalah merupakan hari yang ke-592. Virus corona melanda negara kita. Saudara Azhar Abdul Manap, Saudara Abdul Hakim. Hari ini hari Isnin, 1 November. Saudara, alhamdulillah bulan November muncul dan nampak gayanya ada sedikit pengurangan. Semalam 4,979, tapi hari ini 4,626. Jumlah terkumpul sudah 2,476,268. Dan hari ini saya mendapat perkabaran daripada Kementerian Kesihatan begitu banyak susut kekurangannya, cuma 38 saja angka kematian yang direkodkan. Bagi negeri-negeri, Perlis 46, Kedah 326, Pulau Pinang 318. Yang seronoknya tengok Perak tinggal 190. Alhamdulillah. Selangor juga susut 883. Wilayah Persekutuan 204, di Putrajaya 34, Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Saya ada 144 wari. Tak banyak dah. Melaka pun dah tak banyak dah, tinggal 184. Kita mengharapkan biar dia turun di bawah 100 ya. Johor juga 408, di Pahang 288, Terengganu 269, di Kelantan 461, di Sabah 393. Labuan alhamdulillah sifar, tiada jangkitan hari ini dilaporkan, dan Sarawak 478. Itulah negeri laporan negeri-negeri saudara pada hari ini 1 November ya saudara. Jumlah jangkitan 4,626. Baik saudara, kita masuk sedikit dulu e-commerce. Izinkan saya untuk mewawarkan produk saudara. Dan kalau teman-teman yang berkesempatan ingin saya mewawarkan produk saudara, sila hubungi Azhar 011-330-41241. Saya juga boleh datang ke tempat saudara untuk kita melabun pada setiap hari Sabtu dan hari Ahad. Berhubunglah dengan Azhar untuk penyesuaian tarikh dan waktunya saudara ya. Jadi kalau dengan Azhar jangan lupa bakurnya harum-harum wangian, dan juga produk ibunya iaitu rendang tok dan bahulu berdal. Juga jangan lupa ini boleh saudara berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah juga boleh menyusun jadual saya, keberadaan saya di kawasan di mana saya besar kemungkinan minggu ini saya rasa nak turun ke Melaka. Jadi orang Melaka bolehlah kalau ada produk-produk di sana untuk saya wawarkan. Ini untuk warga Melaka ya. Kalau dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Saudara boleh menghubungnya di talian 017-711. Dan untuk warga di sekitar Kota Raya Kuala Lumpur, di Lembah Kelang ini boleh juga mendapatkan buah-buahan yang segar, bugar, saudara.
hubungi Syauqi 012-357-5703. Buah-buahan dia harganya di bawah harga pasaran dan terus dihantar ke rumah. Tak perlu nak pergi ke supermarket. Sebut saja nak makan apa, nak kiwi, cherry, anggur. Segala-galanya ada grade A yang terkawal saja. Apa khabar saudara Zul? Cik Zul kita di Kemaman, toko jamu Kemaman. Saudara bila toko jamu Kemaman ni jangan lupa saudara berhubung dengan beliau 019-917-0449. Cik Zul di talian 019-917-0449, toko jamu Kemaman. Hari ini saya ingin mewawarkan tentang minyak habatus sauda ataupun black seed. Ini cukup baik untuk kesihatan kita, saudara. Ini bukanlah ubat, saudara. Ini adalah makanan sampingan kita. Ia adalah merupakan grade A, tanpa serdak. Tak ada serdak, tak ada apa-apa. Yang juga merupakan original, datang daripada Habsyah, dari Timur Tengah, saudara. Kerana kalau saudara selalu sering mengambil black seed ini ataupun minyak habatus sauda, tentulah ia menambah tenaga dan stamina, mengelakkan kelesuan, meningkatkan sistem imunisasi dan antibodi, anti-inflasi, mengurangkan bengkak, radang, bengkak sendi iaitu artritis, saudara. Juga turut membantu melancarkan sistem pernafasan kalau orang yang ada asma, saudara, ataupun lelah. Dan habatus sauda ini bagus untuk merawat jangkitan pundi air kecil, untuk melawaskan pengadaman serta menstabilkan kolesterol, kadar guda dalam darah kita, dalam tekanan darah kita. Memanglah habatus sauda ini yang terbaik, saudara. Baginda Rasulullah SAW juga menyatakan yang terbaik adalah habatus sauda. Malahan pakar-pakar perubatan daripada Jerman pun memang mereka memperakui tentang black seed. Ia anti-tumor ataupun anti-cancer ataupun thyroid. Jadi saudara boleh berhubung dengan saudara Zul 019-917-0449. Orang Kemamang, teruslah berniaga, mudah-mudahan berjaya. Saya cuma mampu untuk mewawarkan saudara. Usai kita punya e-commerce. Baik saudara, kita pergi sedikit tazkirah singkat. Ini tentang kisah bahawa diriwayatkan oleh Anas bin Abdul Malik, mana pada satu pagi baginda Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, dan baginda melihat sesuatu keanehan berlaku apabila matahari redup dan kurang bercahaya seperti biasa. Jadi ketika itu ada pula malaikat Jibril menghampiri baginda. Jadi baginda bertanya, "Wahai Jibril, kenapa matahari pagi ini terbit dalam keadaan yang redup, padahal suasana tidak mendung?" Jadi Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, sungguhnya matahari ini nampak redup kerana terlalu banyak sayap para malaikat yang menghalanginya." Jadi Rasulullah bertanya, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari yang terbit pagi ini? Jadi kata Jibril, "Ya Rasulullah, sejumlah 70,000 para malaikat mengembangkan sayapnya." Jadi baginda hairan dan bertanya pada Jibril, "Apakah gerangan menjadikan malaikat menutup matahari?" Kemudian malaikat menjawab, "Ketahuilah, duhai Rasulullah SAW, sungguhnya Allah SWT telah mengutuskan 70,000 malaikat untuk membacakan selawat kepada salah satu umatmu." Jadi baginda bertanya, "Siapakah umatku itu, wahai Jibril?" Dan maka Jibril menjawab, "Dia ialah Muawiyah." Rasulullah bertanya lagi, apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga saat meninggalnya mendapat kemuliaan yang sangat luar biasa ini? Malaikat menjawab, "Ketahuilah, wahai Rasulullah, sungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak membaca surah Al-Ikhlas. Di waktu siang, di waktu malam, waktu pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan, Muawiyah selalu membaca surah Al-Ikhlas." Jadi kerana itulah malaikat Jibril melanjutkan penturuannya. Ini kata Jibril, dari itulah Allah SWT mengutus sebanyak 70,000 malaikat untuk membacakan selawat kepada umatmu bernama Muawiyah. Itulah kehebatannya surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita memperakui tiada Tuhan yang kita sembah melainkan Allah, saudara. Jadi itulah sedikit culipan ini tazkirah pendek yang sempat saya terima dari kiriman sahabat-sahabat
Kalau teman-teman ada kiriman, ada beberapa pengkesahan yang berhubung soal moral dan kehidupan, sila hantar. Saya tak ada masalah. Saya akan kaji, saya akan cuba semak dan insya-Allah untuk kita berkongsi bersama. Baik, dalam perkongsian hari ini, Saudara Hazli, Saudara Ahmad Yusof, kita santuni pula mutiara kata oleh sahabat saya, Saudara Hibil Hasan. Katanya, tiada siapa pun yang akan kekal bersama dengan kita untuk selamanya. Jadi, belajarlah untuk hidup sendiri. Ya saudara, apabila kita berada di liang lahat nanti, kita sendirian. Waktu itu tiada siapa, tiada ibu, tiada bapa, tiada isteri, atau suami, tiada anak, dan siapa pun, kitalah sendirian saudara. Jadi, kerana itulah, kemajuan itu adalah kegiatan hari ini dan kepastian bagi masa depan. Apa yang kita terima, apa yang kita lakukan hari ini, yang bersifat kemajuan adalah untuk masa hadapan. Terima kasih Saudara Hibil atas kiriman kata-kata mutiara saudara ya. Salam impian moratorium dan RM10,000 kumpulan wang simpanan pekerja. Walaupun masih belum ada bayang-bayangnya, saya harus mengutarakan. Biarlah saya macam Dr. Najib. Sebentar lagi saya akan buat culipan apa yang dinyatakan oleh Dr. Najib bila masih lagi berusaha di Dewan Rakyat hari ini saudara. Dan kita mengharapkan agar pimpinan negara tidaklah berbelanja sesuka hati atau berbelanja tanpa had. Kerana khawatir kita, kalau kita negara berbelanja tanpa had, maka negara kita akan menjadi pumflis. Tajuk perbincangan kita malam ini saudara adalah suara akar umbi. Suara akar umbi. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu apa kata pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil, saban hari mengantar kiriman pantun pada saya tanpa culas. Ya saudara. Kata Pak Nazil, kerbau balar dijual Pak Mat, tidak seberapa harga jualannya. Sesudah digelar yang berhormat, mula lupa asal usulnya. Saya suka Pak Nazil ni, dia bagi pembayangnya macam kerbau balar. Banyak orang tak tahu ada kerbau sejenis kerbau jenis kerbau balar. Jadi kerbau balar ni orang tak berapa suka makan dagingnya. Saudara, kalau malahan katanya kalau makan ada pula boleh terkena jangkitan, sakit kulit dan sebagainya. Sebab itu harganya tak naik. Tapi kata itu pembayang pada Pak Nazil. Tetapi mesej yang ingin disampaikan oleh Pak Nazil adalah sesudah digelar yang berhormat, mula lupa asal usulnya. Ini yang kita tak mahu saudara. Kemudian sambung Pak Nazil lagi, tersekat-sekat membaca hikayat, setiap hari dibaca juga. Apabila diangkat mewakili rakyat, maruah diri perlu dijaga. Jadi Pak Nazil menegur pimpinan, setelah anda menjadi wakil rakyat, jadi yang berhormat, jadi kena jaga maruah diri, tingkah laku, kenalah diperhatikan. Saudara, sebagaimana yang terdapat dalam gudang ilmu, dalam culipan buku yang saya terima, kerana warga bangsa Melayu sejak dulu lagi telah pun menggariskan antara sifat dan perilaku pemimpin Melayu yang mesti berpaksi kepada ketetapan. Selain daripada memiliki sikap dan sifat yang terpuji, sebagai pemimpin Melayu, mereka juga mesti juga tahu garis pantang larang. Kerana pemimpin itu pantang beriman di mulut, hatinya berlumut. Saudara, mulut yang kata beriman, tapi hatinya berlumut. Beriman di lidah, hatinya menyalah. Lidah bercabang, langkahnya menyilang. Cakapnya berlecuh, perangai tak senonoh. Cakap baguslah begini, tapi perangai tak senonoh. Tamak harta, mabuk dunia. Loba pangkat, lupa akhirat. Kemaruk puji, lupa diri. Ini tidak boleh. Sifat ini tidak boleh ada pada pemimpin Melayu. Kerana seorang pemimpin wajarlah menjauhkan dirinya dari perlakuan ke tengahnya memfitnah, ke tepinya mendengki, ke laut menghasut, ke darat mengumpat, ke hulu menipu, ke hilir menyindir, ke atas mengampu, ke bawah melapah, ke gunung menyombong, ke lurah menista. Sebagai penaung dan payung kepada orang yang dipimpinnya, sewajarnya lah pemimpin Melayu itu menghindari berkawan dengan syaitan, berguru dengan nafsu, berraja pada selera, bersahabat pada maksiat, berlabuh pada yang tak senonoh, berhenti pada yang keji, bergantung pada yang serong, berpijak pada yang serong, berpijak pada yang merosak, bersandar pada yang engkar, dan berrumah pada yang salah. Itulah pemimpin yang tidak
tidak mahu diharapkan hadir dalam kepimpinan bangsa kita yang merupakan satu amanah kepada pimpinan terdahulu pada kita. Moga lahir pemimpin Melayu yang benar-benar menyantuni sebagai pemimpin yang hebat demi untuk maslahah bangsa kita. Kita sambung lagi malam besok, saudara ya. Baik. Seperti biasa, saya harus memberi peringatan mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube, maka adalah menjadi tanggungjawab anda di atas setiap suntingan dilakukan. Saya tidak bertanggungjawab. Begitu juga kalau anda mengantar kiriman atau komen, berfikir. Komen-komen itu berhati-hati saudara, jangan melanggar undang-undang negara. Jangan disentuh soal-soal menyangkuti soal istana, soal perkauman. Jangan, saudara. Jadi, kalau boleh, jangan berbau fitnah dan sebagainya. Kerana saudara kena ingat, pencerahan saya hanyalah sekadar memberi penerangan atas apa yang saya tahu. Bukan untuk memuji dan memuja sesiapa. Tapi kena ingatlah, ini ruangan pencerahan ini datangnya daripada orang UMNO. Tentulah, saya tak boleh nak puji parti lain. Kenalah puji parti saya. Tetapi bagaimanapun, kalau tak betul, kita balun. Itu prinsip saya, saudara. Dan bila saya memberi pencerahan, kita mesti berpaksi kepada we must agree to disagree, ataupun kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Apa yang saya lontarkan, anda berhak untuk menolak ataupun menerima. Sebab ini bukan zaman diktator. Saya tidak berhasrat untuk menjadi seorang penceramah diktator. Orang kena dengar cakap saya saja. Orang saya saja yang betul. Tak boleh. Saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau bersetuju, alhamdulillah. Kalau tak bersetuju pun, alhamdulillah pada saya. Jika mau saudara berhujah, sila. Tapi prinsipnya kena ingat saudara, kita menyantuni warga bangsa cinta damai dan dengan bahasa-bahasa yang cukup harmonis. Ya saudara? Baik. Ini kita bercakap tentang kumpulan wang simpanan pekerja yang menjadi kekecewaan kepada warga kita, kaum pekerja, mereka yang membuat simpanan, yang ada simpanan dalam kumpulan wang simpanan pekerja. Saya bila membaca, saya tengok begitu ada menurut berikutan penyediaan beberapa kemudahan pengeluaran kesan pandemik COVID-19, maka KWSP kini katanya sedang fokus untuk membantu ahli membina semula simpanan mereka. Artinya simpanan sudah mula berkurangan. Itu kenyataan daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Karenanya melalui pengeluaran Air Lestari, Air Sinar dan Air Citra mengakibatkan sejumlah 101 bilion telah pun dikeluarkan dan disalurkan kepada lebih 7.4 juta ahli ataupun lebih daripada separuh jumlah keseluruhan ahli kumpulan wang simpanan pekerja. Tak banyak pun, 101 bilion. Sedangkan tabungan wang dalam kumpulan wang simpanan pekerja yang kita difahamkan lebih daripada itu. Walaupun pengeluaran tersebut memberikan sedikit kelegaan kewangan kepada ahli-ahli semasa pandemik dan juga dalam peringkat PKP, jumlah simpanan yang telah dikeluarkan kini telah menyebabkan seramai 6.1 juta ahli mempunyai kurang daripada 10,000 dalam akaun simpanan mereka. Jadi sebab itu kita katakan, bagi mereka yang kurang daripada 10,000 tu bagilah 10%, 1,000 ke 2,000. Tapi kalau lebih daripada 10,000, dia ada simpanan 500,000, bagilah 10%. Itu yang kita maksudkan. Kita tidak bersetuju untuk dikeluarkan keseluruhannya. Jadi sebagaimana yang dilontarkan oleh Datuk Seri Najib sewaktu di Parlimen, alhamdulillah, sebagaimana saya katakan semalam kemarin, bahawa di Parlimen Datuk Seri Najib telah pun menggegarkan Parlimen. Kerana katanya bahawa dia mahu agar kerajaan mempertimbangkan untuk menaikkan had pengeluaran berterusan, iaitu Air Citra dalam kumpulan wang simpanan pekerja daripada 5,000 kepada 10,000. Artinya dia tidak beralah. Dia masih terus mahu agar pengeluaran itu tingkatkan kepada 10,000 kepada mereka yang mempunyai simpanan. Bukan semua orang, saudara. Jadi kadang-kadang mereka ni tak faham. Sebab itu bila kata duit kumpulan wang simpanan pekerja 10,000. Memanglah kalau simpanan cuma ada 5,000, takkan nak keluar 10,000. Satu benda yang pelik lah. Tetapi kalau lebih daripada itu, kita mahu. Saudara, ini kerana menurut Datuk Seri Najib, dia kata beliau mendapat kiriman terlalu banyak dan dia punya Facebook, boleh katakan lebih daripada separuh, semua menzahirkan kekecewaan apabila isu kumpulan wang simpanan pekerja ini tidak disentuh oleh Menteri Kewangan.
Malam bila beliau pergi ke Melaka, pergi jumpa dengan rakyat, ramai yang menyuarakan perasaan kecewa mereka. Sebab itu beliau mengatakan bahawa beliau berharap agar pengeluaran iCitra 10,000 ini dapat dilakukan kerana ia merupakan skim pengeluaran khas yang terakhir. Kerana ia adalah sangat dituntut oleh rakyat yang begitu terkesan. Ini bukanlah tuntutan populis. Bukan untuk pengeluaran wang simpanan pekerja ini satu tindakan yang populis. Orang kita baguslah dan sebagainya. Bukan untuk dipuji. Tetapi adalah keperluan yang teramat sangat, saudara. Cuma saya agak kecewa dan terkejut juga apabila akhbar utusan semalam dia mendedahkan bahawa 74% daripada 5.9 juta pencarum kumpulan wang simpanan pekerja kurang 10,000 adalah Melayu. Jadi saya kata tak perlu diwawarkan lah. Kalau tak ada lah. Saya yakin mana-mana mereka yang menyimpan dalam kumpulan wang simpanan pekerja, mereka pun bukan tak sedar diri, tahu yang mereka tuntut, mereka yang mempunyai simpanan lebih daripada itu. Jadi saya haraplah agar teman-teman saya di Akhbar Usaha Melayu janganlah diperlecehkan bangsa kita. Memang kita tahu kebanyakan kaum buruh yang gaji rendah orang Melayu. Tak ramai orang Melayu tokeh yang mampu menyimpan caruman sebulan 1,000 dan sebagainya. Jadi bagi saya lah tak eloklah untuk kita mewawarkan berita-berita yang sebegitu. Kerana saya melihat bahawa agak menggerunkan saya apabila laporan audit yang dibicarakan, yang dibicarakan, yang diterima oleh ahli-ahli parlimen. Laporan audit mendedahkan bahawa negara kerugian sejumlah 620 juta. Bukan sedikit, 620 juta, saudara. Kerana laporan lautan negara pada tahun 2020 katanya. Jadi ketidakpatuhan puncanya adalah kerana ketidakpatuhan kementerian dan Jabatan Persekutuan terhadap pengurusan kewangan yang telah menyebabkan isu pembayaran tidak teratur, kerugian wang awam dan pembaziran kepada kerajaan. Jumlah sebenarnya adalah 620.07 juta. Itu untuk tahun 2020. Itu yang kita katakan bahawa kalaulah mereka berada di anjung kuasa, merasakan wang itu nak pakai begitu saja, peliklah kita ya. Jadi saudara juri yip kerajaan PHPN pelik tapi benar, dengar boleh, percaya jangan. Kencing-kencing. Dan saya bukanlah kita nak maki hamun mereka, tapi ini apa yang dilaporkan oleh audit. Audit adalah satu barang bebas yang dia tidak akan terpengaruh dengan soal politik. Dia nyatakan. Kerana menurut Ketua Audit Negara Datuk Nik Azman Nik Abdul, daripada 510.49 juta pembayaran adalah tidak teratur. 499 juta melibatkan bayaran tuntutan perkhidmatan, penyelenggaraan tanpa pengesahan di Majlis Keselamatan Negara. Sementara itu daripada 104.79 juta kerugian awam, iaitu 81.69 juta merupakan penalti yang belum dituntut. Jadi pembaziran sebanyak 4.7 juta melibatkan peralatan lewat diterima dan tidak dipasang di Istana Budaya. Begitulah bahawa berlakunya ketirisan. Jadi dalam keadaan begini kita mengharapkan agar pimpinan hari ini dapat memperbetulkan. Dan wang yang hilang itu perlu dicari. Mereka yang bertanggungjawab perlu dikemukakan ke pengadilan. Dan mereka perlu membayar balik. Ini bukan duit mereka. Wang kerajaan lah wang rakyat. Bagi saya jangan mereka sembrono mempergunakan. Kerana dalam keadaan sekarang ni saya serun lah saudara kalau melihat kalau wang negara boleh dibelanjakan sebegitu. Sebab itu sahabat malam saya mengingatkan, kalau kita berbelanja tanpa had, negara akan muflis. Terbukti. Dan kesan daripada pembentangan bajet walaupun nampaknya besar, 300 bilion lebih yang diumumkan oleh Yang Berhormat Yang Mulia Senator Tengku Zafrul, tetapi ia tidak membantu. Saya apabila kabarnya bursa saham di Kuala Lumpur susut, saudara. Lazimnya bursa saham ini merupakan indikator kedudukan ekonomi negara. Sebab itu setiap kali apabila usai pembentangan bajet, maka bursa saham akan membuat kenyataan bagaimana kedudukan, apakah saham melonjak naik ataupun turun. Tapi pada pagi ini, saudara, jam 9.05, indeks penanda aras Bursa Saham Kuala Lumpur FTSE di KLCI FBM susut sebanyak 24.97 mata kepada 1,537.34 mata.
Jadi semasa itu pada akhir hari urus niaga minggu lalu adalah 1,562.31 mata. Ini merupakan indikator kedudukan ekonomi kita. Sebab itu saya menyatakan bahawa ekonomi kita bukan berada di landasan yang mewah. Masih lagi rakyat terkesan. Apatah lagi bila dibentangkan bajet sebagaimana yang saya katakan bahawa yang kebanyakannya adalah untuk warga kota. Bukan untuk akar umbi di desa, di pedalaman, di kawasan, di dalam di kampung-kampung dan menyentuh tentang kehidupan yang ramai iaitu nelayan, petani, pekebun, buruh dan sebagainya. Sebab itu saya melihat laporan saya seram. Tapi bagaimanapun kita mengharapkanlah agar besok mungkin selepas perbincangan di Parlimen ataupun mungkin selepas yang berhormat mula Tengku Zafrul dan kumpulan kementeriannya, mereka mendengar apa yang dilontarkan oleh ahli-ahli Parlimen, mungkin ada perubahan. Sebab bajet yang dibentangkan itu bukanlah bajet yang tuntas, bukan bajet yang akan digunakan pakai 100%. Dia tertakluk pada kehendak daripada ahli-ahli Parlimen. Sebab itu saya merasakan ahli-ahli Parlimen khususnya daripada UMNO Barisan Nasional mesti tegas dalam menyuarakan suara rakyat. Jangan memanaskan kerusi, jangan berlegar di luar Dewan. Jadi kalau bila Ketua Pembangkang bercakap, celahlah. Kalau ahli Parlimen daripada Parti Pembangkang bercakap, mencelahlah dan mencelah memberi pencerahan dan juga meneruskan tuntutan rakyat. Ya, saudara, jangan lupa parti-parti pembangkang ni kebanyakan pemimpin mereka mereka mewakili warga di kota, bukan di desa. Kita adalah warga desa. Jadi ahli-ahli Parlimen kita mesti berjuang untuk rakyat yang tinggal di kawasan pedalaman. Untuk berjuang rakyat yang tinggal di Sabah, di Sarawak, di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di daerah-daerah pinggiran kota, di Perak, bukan di Pulau Pinang, Kota Raya, tetapi bagaimana mereka tinggal di kawasan Bukit Mertajam, kawasan di Seberang Perai. Ini kawasan-kawasan yang boleh katakan kebanyakannya adalah penyokong, pendukung UMNO. Dalam keadaan begini, saya mengharapkan agar ahli-ahli Parlimen mesti menyuarakan kehendak rakyat. Kalau ikut ahli-ahli Parlimen, kalau di AP memang town area lah ataupun kawasan bandar. Sebab itu, tadi sedap jugalah yang Muhammad Datuk Seri Najib, dia balun semacam je. Sebab dia kata bahawa serangannya adalah pemimpin terdahulu. Yang disifatkan olehnya adalah bapa lockdown Malaysia. Saya nampak bahawa amarahnya sudah tidak dapat dikawal lagi. Walaupun dengan lembut, dengan bahasa yang cukup baik, tapi maksud pengertiannya bila dia kata bapa lockdown Malaysia merupakan punca kehancuran kewangan dan kehidupan rakyat. Itu kenyataan beliau. Saudara, jadi kerana menurut Datuk Seri Najib dia kata dengan sekatan yang separuh masa, lepas itu berlanjutan, dan negara kita merupakan negara paling lama mengadakan lockdown. Sedangkan bila diadakan begitu, jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona tidak berkurangan. Tapi ekonomi kita terkesan yang amat sangat. Rakyat hidup dalam penuh penderitaan. Sebab itu beliau melontarkan kerajaan terdahulu adalah bertanggungjawab terhadap kehidupan rakyat yang sukar. Jadi janganlah sekarang ni pandai-pandai je nak buat kenyataan itu dan ini. Mereka telah melakukan satu tindakan yang membuatkan rakyat berada dalam keadaan yang cukup terkesan dan masih lagi hari ini. Saya melihat tadi saya berbual dengan 2-3 orang teman, mereka menyatakan bahawa untuk memperbaiki ekonomi yang telah pun seolah-olah dihancurkan oleh pemimpin terdahulu, ekonomi rakyat, bukan negara saudara ya, ekonomi warga bangsa kita mengambil masa sekurang-kurangnya 2-3 tahun. Sebab itulah kita minta supaya kumpulan Wan Simpanan Pekerja dapat segera mengeluarkan 10,000 ni supaya dapat jadikan modal awal untuk mereka membina balik kehidupan. Bukan benda yang senang, saudara. Banyak perniagaan yang terkesan, yang tak bekerja berapa ramai. Lebih daripada setahun tanpa pekerjaan, berhutang. Macam mana nak bayar hutang? Mereka diburu oleh ketakutan apabila pemungut hutang datang. Sebab itu kita minta moratorium dilaksanakan selama 6 bulan. Dalam keadaan begini, mereka kena faham. Di kota, ya. Tapi warga kota pun bukan warga kota yang dalam golongan korporat. Warga kota yang tinggal-tinggal dalam perumahan rakyat, yang bekerja sebagai buruh, yang bekerja sebagai pekerja-pekerja kilang, yang membuat teksi. Ya. Mereka ini adalah orang yang paling terkesan.
Jadi pimpinan harus melihat. Sebab itu bila saya mendengar bajet tadi, sahabat malam saya katakan, bajet ini bukanlah bajet yang mesra rakyat. Ia menyantuni orang kota, menyantuni orang korporat. Betul ada bantuan untuk tekun lah, untuk itu, untuk ini apa semua. Tetapi bagaimana dengan warga yang melibatkan diri dalam sektor pertanian khususnya, sektor perladangan, para nelayan, para buruh. Saya cakap terus terang bahawa anak-anak muda pun mereka juga terkesan melihat kehidupan ibu bapa mereka seolah-olah tidak disantuni melalui bajet yang lalu. Jadi kita mengharapkan, saya amat berharap agar ahli-ahli parlimen khususnya daripada UMNO, janganlah sedap duduk sebagai pengurusi JRC, tak berani pula nak bersuara. Kena berani menyatakan ini kehendak daripada rakyat yang anda wakili. Jangan anda kecewakan perasaan rakyat yang hidup begitu terkesan. Saudara, ini kadang-kadang bila bersuara takutlah hilang jawatan dan sebagainya. Saudara, dari culipan, ini kita masuk tentang suara akar umbi, saudara. Sebab saya tengok daripada culipan para sahabat, khususnya dalam kumpulan Datuk Seri Rahman Bakar daripada Terengganu, saya agak terkesan dan terkedu saya bila dia mengatakan bahawa pemimpin Melayu pada hari ini bukan yang kita inginkan. Saya kata, oh lama. Betul, dia dengan berani menyatakan pemimpin Melayu yang ada hari ini seolah-olah bukan pemimpin yang kita harapkan. Dan bukan hadirnya untuk membela bangsa. Bahkan mereka lebih menonjolkan diri, minta simpati dan mengharap ahli akar umbi melonjakkan mereka sebagai pemimpin. Tapi setelah mereka naik, berada di anjung kuasa sebagai pemimpin, mulalah mereka melakukan tindakan yang cecah merbah. Kerana itu sekarang kita seolah menunggu, warga bangsa seolah menunggu hadirnya seorang pemimpin yang benar-benar berjiwa Islamik, benar-benar berjiwa rakyat, benar-benar mahu membela rakyat. Kita mengharapkan. Saya bila dapat celipan saya kata memang tidak nafikan. Sebab itu apa yang berlaku di Melaka, mereka juga melakukan tindakan bumi hangus. Bumi hangus ini saudara tahu, aku tak dapat biar semua tak dapat. Itu sikap bukan seorang pemimpin. Seorang pemimpin mesti berjiwa besar. Dia sepatutnya memberi peluang pada kalau orang itu ia mempunyai kepakaran, orang itu mempunyai kebijaksanaan. Orang inilah diangkat jadi pemimpin dan mereka sepatut berundur. Ini tidak. Mereka masih lagi nak berada situ, nak menongkat langit. Apa khabar Tok Ayah? Saudara Zozi. Ini keadaannya. Akhtar Sultan, sabarlah bang. Ya, betul. Saya bukanlah saya nak marah sangat, saudara. Tapi saya melihat keadaan. Kadang-kadang saya diundang kekecewaan. Saya dalam 3-4 hari ini memang kecewa bila mendengar tentang bajet yang dikemukakan oleh Menteri Kewangan. Dan saya berdoa. Saban hari berdoa agar hadir pemimpin kita yang betul-betul prihatin atas kehidupan rakyat. Saudara. Ini mereka tidak. Mereka masih lagi memikirkan soal apa nak jadilah. Soal bumi hangus-hanguslah. Sekarang ni saya ini tentang di Melaka. Banyak saya terima kawan-kawan yang hantar kiriman pada saya. Dia kata sekarang ni sembang kari je lah. Dia kata UMNO ni gebang aja lebih. Saya kata kenapa pula? Dia kata kononnya nak bekerjasama, tak mau bekerjasama dengan Bersatu. Kemudian katanya sanggup berlawan dengan parti dalam pilihan raya negeri Melaka. Jadi sedangkan dia kata, seolah-olah macam menipu je. Sudah ada kenyataan-kenyataan nak berunding. Yang bawa Perdana Menteri pun nak berunding. Jadi katanya kalau dengar sembang, orang UMNO ni sembangnya bukan main lagi beraninya. Tapi saya menyatakan bahawa apa yang diutarakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri belum tuntas. Belum tuntas. Okey, beliau sebagai Perdana Menteri seboleh mungkin tak maulah ada perpalahan. Kerana beliau menjadi Perdana Menteri, dalam di anjung kuasa itu ada 3 parti, iaitu UMNO, PAS dan PBM. Jadi beliau kalau boleh jangan sampai retak di Melaka itu menjangkit ke Putrajaya. Itu maksud dia. Tetapi tak tahulah saya kalau beliau pula merubah keadaannya, jadi kita pun terperanjatlah sebab kenyataan beliau bahawa Majlis Tinggi UMNO memang mengamanahkan pada beliau dan Tok Mat. Kerana yang berhormat Datuk Seri Presiden, Datuk Seri Hamidi tidak ada dalam negara, beliau mendapat rawatan. Patutnya janganlah kita ganggu beliau dalam usaha mendapat rawatan. Jadi yang tinggal ini sepatutnya menyantuni, bukan bersikap menunjukkan diri. Ini keadaan saya ya, saya bila orang kata akhirnya lakonannya. Sebab itu bila ada kenyataan ahli Majlis Tinggi UMNO
sebulat suara memutuskan untuk meneruskan persefahaman dengan PAS, tapi tidak dengan PBM. Ini realiti, saudara. Malahan menurut Siswa Agung UMNO Datuk Ahmad Maslan, keputusan tersebut dibuat selaras dengan ketetapan kehendak Perhimpunan Agung UMNO 2020, iaitu memperkukuhkan manfaat nasional. Itu saja. Tak lebih daripada itu. Soal PAS nak menyantuni ataupun mereka nak jaga rakannya, itu masalah PAS, bukan masalah kita lagi. Kalau dalam keadaan begini, akhirnya PAS lebih berminat dengan PN, silakan. UMNO tak ada masalah. Kalau kita menang ke, kalah ke, dia Melaka, orang UMNO dia kalau kalah pun kita tak setia. Biarlah kita kalau menang, biarlah menang dengan bermaruah. Kalah pun kita menjaga maruah dan martabat kita. Kita bukan parti pengemis. Kita bukan mengemis simpati dengan mereka. Sebab itu saya kata, sebab sekarang ni macam Azmin Ali menyatakan belum ada keputusan. Kau punya hal lah, ada keputusan tak keputusan, kami tak ambil kisah. Kita dah jelas. Ini kena jelas, saudara. UMNO tidak akan bekerjasama dengan Bersatu. Noktah. Full stop. Kalash. Tak ada lebih daripada itu. Jangan nak blame-blame lagi. Ini bukan kehendak Presiden. Ini bukan kehendak Majlis Tinggi. Ini bukan kehendak siapa. Ini adalah kehendak seluruh warga. Seluruh tu maksudnya majoriti daripada 191, 145. Dah buat ketetapan. Sudahlah. Ini kalangan menteri-menteri. Ini kluster-kluster menteri. Nak jaga sangat apa hal. Nah, saya dah cakap berkali-kali, jangan kita takut pada bayang-bayang. Masalah mereka takut pada bayang-bayang. Katanya kalaulah berlaku pertempuran di Melaka, maka akan menjangkit di anjung kuasa di Putrajaya, maka untuhlah kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Saya kata apa benda lah nak takut sangat. Kenapa kita takut? Dulu saya dah cerita, orang ni kalau dia takut, dia balik ke rumah, kalau dekat kampung, dia balik ke rumah waktu bulan sedang mengambang, pokok pisang ada pucuknya. Pucuk bergerak pun dah dikatakan tu pucung. Takut pada bayang-bayang sendiri. Kita nak takut apa? Bahawa kalau mereka meruntuhkan kerajaan ini, dengan mereka sendiri pun out. Tak ada lagi jawatan menteri untuk mereka. Jadi bila mereka tidak jadi menteri, kita mengadakan pilihan raya umum. Sekarang ni kat Melaka ni bagai nak gerak. Hati dan perasaan mereka tengah bergetar ni nak menghadapi pilihan raya Melaka. Jelas. Di Melaka saya tidak nampak ada satu kursi pun Parti Perubumi boleh menang. Bukanlah saya nak sembang kencang saya. Tapi saya melihat dari segi data dan dapatan saya. Orang Melaka tak mau terima lagi dah. Jadi tak usahlah kamu nak berlindung. Mereka nak menenggek PAS supaya memacu impian mereka agar UMNO terikut. Yang kita nak takut buat apa? Ini yang saya hairan. Tadi pun saya terima kiriman daripada teman-teman, dia kata, kenapa menteri-menteri UMNO ni takut sangat? Ini bukan soal menteri UMNO, bagi saya kluster menteri takut. Kenapa? Why are you so scared? Kalau ditakdirnya, kerajaan itu runtuh-runtuhlah. Percayalah pada qada dan qadar. Dan kalau kita bertanding nanti, kalau kita menang, menanglah. Kalau kita kalah, biar kita menang bermaruah. Kalau kita kalah pun bermaruah. Ahli-ahli UMNO tetap setia. Jangan risaulah. Sebab ini, ahli akar umbi dah kata bahawa mereka cuma nak mengundi BN saja. Jadi kenapa dia bengap sangat ni? Dia tak mau lagi nak melawan lagi. Dia dah kata tak ada kerjasama dengan PBM. Ikut sajalah. Dia akar umbi dia tetap setia kepada yang menjadi tunjang dan tulang belakang UMNO. Jadi janganlah nak jaga hati orang sana, sedangkan hati warga ahli UMNO akar umbi tidak mau dijaga. Dan soalnya sekarang ni, bila yang amat berhormat Datuk Ismail Sabri mengatakan bahawa MT ada memberi mandat dekat beliau. Okey, kita nak tanya MKT ni berapa ramai? Dalam grup mana? Dia betul ke ada mandat yang sepenuhnya? Sebab mengikut kefahaman kita, kalau beliau nak berunding, dia kena ada sekali dengan Tok Mat sebagai timbalan Presiden. Ini amanah dan mandat daripada Presiden Parti. Jadi sebenarnya sekarang ni, jangan jadi macam Jangan mencipta kebencian. Hari ini warga UMNO memang tak boleh terima. Sebut KFJ je dah marah. Jadi jangan lagi anda mencipta. Secara dalam keadaan begini, saya satu benda lagi yang saya agak nak bercakap tentang di Melaka ni, saya hairan tentang PAS. Saya bukan nak attack mereka, tapi saya hairan selama hari ni PAS lah pembuat ketetapan. Kalau mereka bertanding, mereka tetap akan menggunakan simbol parti PAS, iaitu bulan yang hijau. Tapi
kali ini mereka seolah hilang tiang kebanggaan mereka. Yang selama ini yang mereka mengatakan logo parti mereka itu tetap diutamakan. Tapi di pihak Melaka ni katanya seolah macam terkulai layu lah. Kerana mereka redha untuk bertanding di bawah Perikatan Nasional. Silakan, tak ada masalah pada kita. Jadi sebab itu saya berpesan pada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Surian Sabri, tak payahlah nak berunding dah, sudah-sudahlah. Jangan dikecewakan ahli akar umbi. Jangan disakiti warga UMNO yang tulus, yang ikhlas dalam perjuangan. Ahli-ahli UMNO mereka akar umbi tak fikir soal jawatan. Mereka berjuang ikhlas. Mereka menjunjung, pasang bendera. Kalau dipanggil turun ke Melaka, semua turun pada bila-bila masa. Tak ada masalah. Pagi ke, petang ke, siang ke, panggil sajalah. Tapi jangan dikecewakan mereka. Perjuangan mereka adalah perjuangan suci. Tak dapat jawatan pun mereka diam. Mereka bukan nak berebut, nak jadi wakil rakyat. Tak ada. Jadi janganlah hati kecil mereka ini dikecewakan. Nah, ini kadang-kadang saya sebenarnya bila orang tanya saya tak pergi Melaka ke, saya dalam keadaan sekarang ni saya berat. Sebab nak tunggu macam mana keputusan sebenar-benarnya. Saya ini ada pula mengatakan bahawa kita ni UMNO dapat 16 kursi. Pasal apa? Kenapa? 23 kursi kalau UMNO yakin kita 28 kursi kalau UMNO yakin boleh menang, kita bertanding 28 kursi. Kalau membuangkan masa je 5 kursi itu, kita solid, kita bekerja untuk 23 kursi. Dan saya yakin warga UMNO setelah pun berkumpul dan berkampung di Melaka, apa nak takutnya? Dulu pun Tan Sri Muhyiddin kata dia nak langgar lah. Jadi kemarin kata nak langgar UMNO. 2-3 hari lepas tu nak gempur UMNO. Dan kita pula ni nak berunding. Ini apa benda ni? Ini yang saya katakan maruah parti kita mesti dijaga, mesti dipertahankan. Jangan izinkan orang boleh cakap sembrono. Boleh bercakap itu, boleh bercakap ini. Dan kalau nak langgar lah. Saya tidak yakin bahawa ahli UMNO khawatir, bimbang. Sebab itu saya bila dengar kenyataan daripada Tan Sri Anwar Musa, dia kata UMNO akan menjadi parti yang ditinggalkan. Teruk kenyataan tu. Kiranya berterusan menolak penyatuan serta tidak mengutamakan amanah dan kepercayaan yang diberikan pada parti. Saya kata apa maksudnya? Nak tinggalkannya? UMNO, ahli-ahli UMNO takkan tinggal. Kita bila kita kalah tempoh hari, kita lebih kuat lagi. Penyatuan ummah kita, kesatuan kita, perpaduan di kalangan warga UMNO lebih kukuh. Memang kita menderita perasaan. Tapi ramai juga kalangan pemimpin nak pakai wajah UMNO apa malu. Bila kita kalah. Tapi ahli akar umbi tak ambil kisah pun. Sebab mereka mengatakan kalau kalah pun kami tetap setia. Ini dia belum kena faham. Jadi bila dia kata dasar sentiasa mengutamakan penyatuan dan perpaduan. Memang itu UMNO. Tetapi bukanlah kita nak berpadu dengan orang yang kita dah tahu musuh kita. Sudah-sudahlah, saya dah letih nak bercakap. Jangan kita mengundang ular berbisa masuk dalam kelambu kita. Kelas, full stop. Tak payah bercakap. Sekarang ni saya heran sebab kalau Tan Sri Anwar Musa masih lagi menyantuni seolah-olah memihak kepada dilihat seperti memihak kepada Parti Pribumi Bersatu, jangan lupa saudara bahawa UMNO ni ada dia punya undang-undang dia, ada dalam perlembagaannya perkara pasal 20 tentang disiplin. Mengikut perlembagaan parti 20.8 dan 20.9. Jelas semua ahli UMNO hendaklah cintakan parti dan patuh kepada perlembagaan dan tata etika ahli. Beliau pernah jadi Sesat Agung, takkan tak tahu. Ahli parti mesti mengikut perintah-perintah parti, menjalankan dasar parti, menghormati keputusan parti, menjaga rahsia parti, memelihara nama baik dan maruah parti dan sentiasa menunjukkan tata laku yang sopan lagi tertib. Jadi duk mengkritik parti apa hal? Kalau anda mengkritik berterusan begini, maka boleh dibawa ke bawah Jawatankuasa Disiplin. Atau itukah yang anda mahu? Kita tak mahulah buat begitu. Kita Presiden parti, ahli majlis tinggi berlapang dada. Sebab dulu pernah jadi Sesat Agung. Kita tak naklah ambil tindakan yang drastik. Tapi kalau itu keadaannya, dalam perlembagaan 20.9, mana-mana ahli yang melanggar peruntukan perlembagaan ini atau tata etika ahli UMNO boleh dikenakan mana-mana hukum seperti berikut: diberi amaran, digantung hak-haknya dalam parti, dilarang daripada bertanding daripada mana-mana jawatan dalam parti ataupun sebagai calon dalam pilihan raya. Ini akan ditentukan oleh Majlis Tinggi. Atau lebih rasik lagi akan dipecat sebagai ahli.
dikenakan lalai hukuman yang difikirkan wajar dan selaras dengan perlembagaan. Jadi saya bukanlah nak berpesan, saya tak nak memandai. Beliau pernah jawab sebagai ketua bahagian, saya bukan ketua bahagian. Beliau ahli parlimen, beliau menteri, Sesat Agung, pernah jadi Sesat Agung Barisan Nasional, Sesat UMNO. Jadi dalam keadaan begitu, beliau juga pernah jadi ketua penangan. Takkan tak tahu bahawa anda terikat kepada fasal-fasal sebut dalam perlembagaan parti. Sebagai kawan, saya ingin mengingatkanlah sama-sama ahli kita. Sebab sekarang ni ramai orang bertanya dalam media sosial. Jadi tentang bila kata Perdana Menteri ni akan berunding, dimandatkan. Jadi banyak bertanya, adakah dia seorang saja yang diberi mandat? Sebab tu saya dah katakan bahawa mandat daripada Presiden, mandat Majlis Tinggi, dalam ketiadaan Presiden, maka timbalan Presiden bersama dengan Perdana Menteri. Dan untuk pilihan raya di Melaka, Presiden Majlis Tinggi telah pun memandatkan agar Panglima Perang kita adalah Datuk Seri Najib dan Datuk Mak Hassan. Perdana Menteri teruskanlah melaksanakan tugas sebagai Perdana Menteri. Sebagaimana yang saya katakan beberapa malam dulu, bahawa banyak negara-negara lain Perdana Menterinya tidak menjadi pemimpin utama pada parti. Amerika, Presiden partinya bukan jadi Presiden Amerika. India, Presiden atau Perdana Menteri India tidak datang dari jawatan sebagai Presiden partinya. Indonesia pun, dia bukan Presiden parti, dia hanyalah jawatankuasa biasa, tapi yang ditunjuk oleh parti menjadi Presiden Indonesia. Jadi tak ada masalah. Jadi nak risau apa ya Datuk Ismail Sabri? Anda berada di anyun kuasa itu didukung dan disokong oleh warga UMNO. Jangan risau. Tapi kalau mereka buat helah, kononnya kalau tak buat begini kita akan buat usul dia tak percayalah atau jatuhkan kerajaan. Silakan, tak ada masalah. Sebab bagi saya, kalau mereka mahu melaksanakan bumi hangus, biarlah dia hangus. Yakinlah bahawa ahli UMNO tidak akan lari dalam apa keadaan sekalipun. Jadi dalam keadaan begini, saya ingat Datuk Seri Datuk Seri Ahmad Maslan kena menjelaskan apa mandat yang diberikan kepada Perdana Menteri. Biar semua ahli tahu. Jadi sepatutnya eloklah Sesat Agung mengeluarkan kenyataan. Kerana bagi saya, Yang Muhammad Datuk Ismail Sabri, dia tak boleh memikirkan soal parti sangat. Sebab kita tahu dia pernah juga Perdana Menteri. Dalam jawatan dia tu, dalam kabinet dia tu ada daripada parti-parti lain. Tak ada masalah. You teruslah uruskanlah negara ini. Tapi soal parti ni biarlah parti menentukan. Saudara, kerana ini dalam politik, beliau adalah sebagai Perdana Menteri. Tetapi catatan politik, biarlah Presiden, timbalan Presiden, melalui Majlis Tinggi, walaupun beliau sebagai naib Presiden. Kerana saya amat mengharapkanlah bahawa kalau nak campur tangan pun, bukanlah campur tangan menggunakan veto power. Sebab, saudara, ketua-ketua UMNO bahagian di Melaka, semua dah tolak. Kenyataan beberapa media, sidang media yang dipimpin oleh Timbalan Pengurusi Perhubungan UMNO Melaka, Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad, dia menyatakan bahawa kesemua ketua-ketua UMNO bahagian di seluruh Melaka menolak kerjasama dengan PBM ataupun Perikatan Nasional. Ini fakta, saya. Jadi nak bercakap apa lagi? Unjuran apa lagi nak pakai? Sebab menurut Datuk Seri Muhammad Ali, UMNO Melaka ingin menyatakan, dan telah pun dinyatakan semalam, bahawa dia menyatakan kepada Yang Amat Mohd Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri keputusan bahawa dalam perbincangan yang panjang lebar, bahawa akhirnya mereka mengambil ketetapan terakhir yang katanya kita buat tidak lagi mahu membincang soal kerjasama dengan PN ataupun Parti Perubumi Bersatu Malaysia. Jelaslah, tak payah nak fikir lagi lah. Jadi maknanya pendirian kita adalah jelas katanya. Seluruh ketua-ketua serta ahli-ahli UMNO bahagian dalam negeri ini tidak akan bekerjasama dengan Bersatu. Itu kena faham lah. Jadi ada orang kata kena elaklah pertemuan 3 penjuru. Nah, kita memanglah apa yang dibuat Majlis Tinggi untuk mengelakkan pertemuan 3 penjuru, kita dah kata pada PAS. Okey, tak apalah. Sebab kalau benar-benar Parti Peribumi Bersatu ni ikhlas, mereka tak perlu bertanding pun. Kerana 2 kursi yang mereka menang itu, datang sokongannya bukan milik mutlak Parti Peribumi. Ia adalah datang sokongan daripada Parti DAP, daripada pengikut-pengikut DAP, pengikut Parti Keadilan, daripada pengikut-pengikut Parti Amanah.
Kena barulah ada sedikit sokongan daripada ahli PBM. Berapa kerat sangat ahli PBM yang ada di Melaka. Jadi kalau dia rasa bahawa dia ada kekuatan, silalah bertanding. Saya rasa ialah orang pertaruhan. Jadi kalau betul-betul nak sebut demi penyatuan ummah, untuk kebaikan ummah, supaya tidak berlaku pertambungan tiga penjuru, kerana tidak mahu Pakatan Harapan menang di Melaka, biar bertanding satu sama satu, tarik diri je. Tak ada masalah pun. Tapi mereka lain sikapnya. Tindakan mereka adalah biar bumi hangus. Ini saya katakan bumi hangus. Biar aku tak dapat, biar semua tak dapat. Ini bukan satu tindakan anak Melayu yang baik. Kalau betul-betul you merasakan sekarang ni, kalau benar-benar musuh anda siapa? Kalau musuh anda berada dalam Pakatan Harapan, sokonglah UMNO, tak payah bertanding pun. Kenapa nak dipecahkan oli? Bagi saya, kalau nak bertanding pun bertanding lah, tak ada masalah. Saya yakinlah warga UMNO di Melaka, ahli-ahli pengundi-pengundi Melaka dah buat ketetapan. Sebab itu bila ada tadi kawan-kawan saya telefon saya dari Melaka, dia kata macam mana keadaan? Saya kata orang Melaka dah buat ketetapan. Saya terima dah bahawa mereka tetap bersama dengan UMNO. Jangan risau. Cuma kawasan-kawasan yang ada 20-30% pengundi bukan Melayu, ini kena keras lah. Jadi kita kena berkempen lah. Bagi kata Ali Yassin, sama ada. Jangan kita bersikap seperti enau dalam beluka. PBM sebenarnya jadi enau dalam beluka lah. Jangan jadi duri dalam daging pimpinan UMNO. Jadi anda dah jadi kluster menteri. Jangan jadi enau dalam beluka. Jangan jadi duri dalam daging. Jangan anda bersifat seperti gunting dalam lipatan. Kerana semua itu akhirnya Ali akan melihat anda sebagai penyapu buruk. Penyapu buruk yang lidi kontut, yang tak ada apa pun. Kerana kita tak mahu lagi adanya musang berulat ayam. Kita tidak mahu UMNO harus membersihkan dirinya daripada pemimpin-pemimpin yang telunjuknya lurus tapi kelingkingnya berkait. Bapak di luar, rencung di dalam. Ini saya kata. Sebab itu saya melihat dalam keadaan sekarang sebenarnya parti PBM mereka goyang. Dia bertanding mana pun, saudara. Bertanding mana pun, insya-Allah. Kita jangan cakap besar. Sebab macam saya katakan semalam lah, saudara, saya akan mengulangi. Sabah malam saya akan mengulangi bahawa pembagian kursi dalam Pakatan Harapan mereka jelas. Parti Keadilan dia bertanding 11 kawasan. Dan keyakinan mereka pada 4 kawasan aja, iaitu di Dun Kelebang, Paya Rumput, Rembia dan Rim. 4 aja. Tapi kalau kita warga UMNO kukuh bekerja keras, saya ingat tak ada masalah. Ini kerana mereka berdasarkan kepada pengundi bukan Melayu ada lebih daripada 20%. Walaupun mereka dapat 20%, kalau orang Melayu ini disatukan kekuatannya, tak ada masalah. Itu dari segi keadilan 4. Kemudian amanah saya nampak mereka begitu yakin sebab mereka bertanding di Teluk Emas, Bukit Katil, Duran Tunggal, Tabuh Naning, Air Limau, Kuala Linggi, Serkam, Merimau dan Pantai Kundu. Mereka yakin pun pada 4 kursi je, iaitu di Teluk Emas, di Bukit Katil, di Serkam dan Merimau. Sebab di situ ada jumlah pengundinya. Sekejap lagi saya akan ulas sikit lagi. Dan kita tahu mereka mengatakan kalau mereka dapat 4, keadilan dapat 4, sedangkan mereka yakin DAP boleh dapat 8, maka 8 campur 8, 16 mereka boleh tubuh kerajaan. Ini yang saya katakan kita perlu mempersedaran kepada orang Melaka. Ini keadaannya di negeri Melaka, ada kawasan-kawasan yang majoriti pengundinya bukan Melayu. Jadi kita kena bersatu hati. Jangan izinkan orang lain yang menjadi tuk-tuk dalang. Apa artinya kalau ketua menteri datang daripada PKR yang hanya 4 kursi saja, tapi DAP ada 8 di situ. Suka tak suka kena ikut. Ini keadaan saudara. Begitu juga kalau mereka memilih daripada amanah, tapi di belakangnya tu akhirnya jadilah mereka seperti patung. Yang ada di belakang itu adalah pencatu-pencatu. Tuk dalang di Melaka itu apakah nak diizinkan daripada parti DAP? Ini kesedaran mesti disemai dan diberitahu pada warga bangsa kita di Melaka. Jangan berbalas. Sebab saya kata tak ada masa dah nak bercakap. Don't talk about PBM. Tak payahlah. Kita terus bagi tahu akar umbi. Ini keadaan di Melaka. Sebab saya cakap saudara di sambungan kita di kursi Air Molek. Air Molek, UMNO Barisan Nasional boleh menang.
Sebab kita ada 87%. Tak ada masalah. Di kesidang, kena ingat, di kesidang pengundi Melayu cuma ada 36% daripada 37,355. Ini perlu disedarkan kepada warga dan pemilih-pemilih di Melaka. Dan mereka punya 57% pengundi. Campur pula daripada India ada 4%, dia ada 61%. Sebab itu saya kata, don't waste our time di kesidang. Saudara. Ataupun kita minta supaya MCA atau MRC buktikan bahawa anda mewakili kaum tersebut. Bertandinglah. Kita bantulah apa yang patut. Dari sekarang ni, dari si taburannya pengundi di kesidang. Di Kota Laksmana. Juga sama, saudara. DAP dapat itu lagi 20,181 daripada 29,000. Pengundi Cina 54%. Forget about it. Begitu juga di Duyung. Di Duyung. Ini di Duyung, saudara. Walaupun kita letakkan calon daripada MCA. Very tough. Sebab di Duyung daripada 18,110 kerusi, 60% Melayu tapi 34% bukan Melayu, saudara. Ini kerusi di Duyung. Bandar Hilir lebih teruk lagi. Sebab itu mereka ada modal. Bandar Hilir dia pengundi bukan Melayu 76. Pengundi Melayu 12% saja di Bandar Hilir. Sebab itu saya katakan, kalaulah mereka menang 4-4 itu, yang daripada target 4 saya tengok, bahawa mereka cuma akan ada tok dalang dari belakang. Mereka akan jadi patung-patung yang digerakkan oleh dalang-dalang. Ini perlu disedarkan pada rakyat Melaka. Apakah kita mau jadi begitu? Bukan soal si Kitul, bukan soal Mamat Mandalia lagi. Kita kali ini lebih teruk lagi daripada zaman sebelum. Daripada zaman Sang Nila Utama. Kena dijelaskan pada warga Melaka. Melaka dulu empire Islam. Tapi hari ini, mereka mengawal kursi macam Bandar Hilir. Kemudian di Teluk Mas. Mereka rasa mereka boleh menang. Ini pun PM kata dia boleh menang lah. Sebab Parti Pribumi tu, dia bertanding, Nur Effendi, dia dapat 7,000. UMNO dapat 6,000 daripada 20,000. Kerana waktu itu, undi Melayu 73%, undi bukan Melayu ada 24%. Ini realiti. Jadi, ahli kita kena terus berusaha. Dalam 23 tu. Di Bemban, begitu juga. Undi daripada pengundi Melayu ada 61%. Daripada jumlahnya 18,000. Dan bukan Melayu ada 38%. Ini yang perlu bekerja keras lah, saudara. Dia tak usah lagi lah. Sebab itu saya katakan pimpinan kluster-kluster menteri ni tak payahlah nak bercakap soal kerjasama, perpecahan. No, tak ada masa lagi. Di Serkam, saya lihat itu memang kawasan kita. 90% undi Mawar Melayu. Di Merlimau, daripada 13,000 pengundian, kita ada 69. Mereka ada 30%. Ini perlu berhati-hati di Merlimau, saudara. Kemudian di Sungai Rambai. Sungai Rambai, daripada 11,200, kita ada 83%. Ini kedudukan di Melaka. Jadi saya harap ahli-ahli pimpinan di Melaka ketepikan lagi. Now bila gendang perang telah pun, nafiri telah ditiupkan, genderang telah dipalu. Suka tak suka, kita kena masuk gelanggang. Kita masuk gelanggang sebagai anak jantan. Tapi jangan izinkan fikiran kita ini diganggu gugat oleh pemikiran yang bukan-bukan. Soal perpaduan, soal perpecahan, itu soal kemudian. It's no more. Yang Datuk Ismail Sabri ni, saya tak tahulah. Saya tak faham. Nak takut apa? Bila Perdana Menteri, you are the Prime Minister. With all the power. Kalaulah mereka cuba nak buat onar, apa yang takut sangat? Soalnya, khawatir nanti mungkin bajet kita tak diluluskan. Jangan risau. Rakyat akan melihat. Dan tentulah rakyat akan menghukum mereka bila datang pilihan raya umum nanti. Saya yakin kluster-kluster menteri ini, mereka akan dihukum oleh rakyat bila sampai masanya, apabila rakyat sudah bosan dengan sikap mereka ini, lain tak ada mengadu dombakan rakyat dan melontarkan fikiran-fikiran yang tak menentu. Yang mereka takut pada bayang-bayang sendiri. Mereka takut kehilangan jawatan. Mereka khawatir kalau ada usul untuk tak percaya ke, kalau adanya cadangan-cadangan untuk menarik sokongan, mereka akan kehilangan
Ya, kalau kamu takut pada kehilangan, bekerja keraslah. Ini tak apa masalahnya. Sebab itu dulu saya dah kata, dalam keadaan kita sekarang ni mempunyai kerajaan yang paling rapuh. Kelebihan kita cuma ada 4 kursi saja. Memang kita sedar. Tetapi gunakanlah kebijaksanaan, gunakanlah kepintaran kamu, bagaimana kamu mentadbir negara. Kalau baik, saya tidak yakin mereka akan menyanggah. Dan antara UMNO, antara kerajaan yang berhormat Datuk Seri Sabri telah pun ada dia punya MOU, Memorandum of Understanding, ataupun unjuran persefahaman antara beliau dan PKR, Pakatan Harapan ini, DAP, serta dengan Amanah. Apa risau sangat? Sebenarnya saudara, saya nak cakap terus terang, kalaulah Parti Pribumi dan PAS juga buat movement, saya rasa 3 parti ini mereka akan menyerang. So jadi kita berdiam lah. UMNO syaratnya masih kukuh. Jangan ada sebarang tidak laku bersikap gunting dalam lipatan. Selagi kita kukuh, orang tak boleh nak gugat kita. Tapi kalau kita goyang, kita takut pada bayang-bayang, maka orang boleh mempermainkan kita. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.